ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Senior Masri yang menjadi MC malam ni, alhamdulillah. Dan sudah tentu yang kita adu-adukan kepada yang berhormat kita berdua, tokoh sebagaimana yang kita tahu tadi lah. Sememangnya kita tak menafikan lah mereka berdua ni yang antara tokoh-tokoh dalam bidang mereka masing-masing dalam negara kita ni, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf, yang mana kita semua tahu yang, selain daripada yang di-Ketua Yadin, juga merupakan Majlis Tertinggi UMNO, dan Yang Berhormat Al-Fatih Ustaz Nasaruddin, tapi ada kat belakang di atas story. Saya pun baru tahu rupanya, tuan tahu itu kenapa ada macam tu. Tapi alhamdulillah yang mana Ustaz juga selain daripada ahli Parlimen Temerloh, juga merupakan ahli dalam Jawatankuasa Pusat PAS. Dan saya Muhammad Gunawan Bijak Abdul Aziz ni orang Putrajaya sini lah. Saya tak payah cerita lah saya ni. Kuliah pun banyak surau juga saya kat Putrajaya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, sebagaimana yang diberitahu, setelah beberapa kali kita usahakan dan kita berhadapan dengan pindaan-pindaan, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan kedua-dua tokoh yang sangat sibuk ini untuk melapangkan masa bersama kita. Baik, dalam kita punya majlis malam ini, sebagaimana yang tuan-tuan puan-puan tengok dalam poster WhatsApp kita, dalam poster banting dan sebagainya, iaitu kita kata sebenarnya yang besar ni adalah solat hajat. Majlis kita ni nama dia Majlis Solat Hajat. Okey, bila kata solat hajat, main program ialah solat hajat tadi. Alhamdulillah, kita sama-sama telah sujud, sama-sama telah rukuk dan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita bermunajat dalam sujud terakhir kita, sama-sama kita menadahkan tangan kepada apa yang didoakan, dipimpin doanya oleh Al-Fatih Ustaz Hamdan daripada Masjid Mizan, iaitu dengan satu perkara. Kita buat solat hajat yang mana tajuknya ialah untuk menyokong pelaksanaan kanun jenayah syariah di tanah air kita yang tercinta ini. Okay. Satu hajat yang sangat-sangat besar. Dan saya rasa seolah-olah hajat ni, solat hajat ni kita patut teruskan. Setiap individu ni patut teruskan. Tak adalah surau ni nak kena buat tiap-tiap malam, tapi maksudnya kita lah tiap-tiap malam yang kena buat, tiap-tiap hari yang kena buat. Baik pagi, baik petang, baik siang, baik malam. Kerana hajat kita ni hajat yang besar. Kita hari ni kalau anak kita nak ambil SPM pun kita dah huru-hara dah. Buat semayang hajat, habis keluar ustaz, habis keluar tu imam, habis keluar orang masjid, orang surau. Segala jiran-jiran kita ajak. Kenapa anak kita nak ambil SPM? Kita semua tahulah SPM ni perkara yang besar dalam apa kita kata persijilan negara kita ni, kan? Balik bawa PhD pun kalau SPM tak ada, kena ambil SPM lagi sekali juga, kan? Tetapi dengan hajat yang begitu besar, sudah tentu ia memerlukan kekuatan-kekuatan yang bukan sedikit. Antara kekuatan, antara perkara elemen faktor yang besar juga ialah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita anggap seolah-olah kita ni tidak ada Allah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan segala-galanya. Tidak bergerak sebiji pasir di dasar lautan, baik ke kiri maupun ke kanan, baik ke depan maupun ke belakang, melainkan hanya saja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ma qaddarallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala qadarkan itulah yang akan berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak akan berlaku.
Keyakinan ini mesti ada dalam setiap diri kita, dalam apa keadaan sekalipun. Sebab itu doa ini satu perkara yang besar di sisi Allah. Solat hajat ini satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu, ya Rasulullah, aku nak pergi berniaga ke Bahrain. Nabi SAW kata, si rakaatain, kamu semayang 2 rakaat, kemudian kamu pergilah. Ini Nabi SAW ajar para sahabat. Nabi tak tanya plan kamu niaga macam mana, apa barang dagangan kamu. Nabi letak kemudian yang tu. Nabi SAW kata, kamu semayang 2 rakaat, pergilah niaga. Maka kita ini kita kena buat perkara yang sama. Sebab tu Allah SWT pun bagi tahu, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi alhamdulillah kita laksanakan, dan kita berharap banyak lagi pihak-pihak lain yang akan mengajukan perkara yang sama, kan? Saya sebenarnya cadang solat hajat ni banyak pihak, tapi alhamdulillah jaringan Surah Putrajaya yang menyambut cadangan ini. Dan dengan kerjasama kita semua, termasuk ahli-ahli karya, tuan-tuan puan-puan sekalian, alhamdulillah malam ini kita berjaya adakan ini. Ramai yang tanya saya, ni nak buat macam mana Ustaz? Buat forum ke nak buat? Ya, saya kata buat tazkirah. Senang. Jadi dia tak ada forum-forum, tak ada round 1, round 2, round buluh, round sipu, tak ada. Lepas saya bercakap ni, saya akan serah kepada kedua-dua tokoh kita untuk berkongsi, untuk beri pandangan, respon untuk satu soalan yang sama. Soalan dia satu saja, dan round dia pun sekali. Saya masa pergi ke Indonesia dulu, dia jemput untuk mengadakan kultum. Sudah kata apa benda pula kultum ni? Rupanya kuliah 7 minit. Kultum kuliah 7 minit. Tapi gambar juga lah, kita nak cakap 7 minit ni untuk biasa dalam 70 minit kan. Dan kita paksa dikompakkan supaya jadi 7 minit. Jadi yang kita ni, saya tak katalah 7 minit. Orang kata, kalau Kelantan kata tak apuh lah, mari jauh-jauh tu kan. Baik, jadi insya-Allah malam ni kita bersedia untuk bersama dengan kedua-dua tokoh kita. Cuma sebelum itu, premis kita berada di sini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hamdan kita dalam doa dia tadi. Itulah hasrat hati kita semua. Kita mencari keredaan Allah, kita mencari keampunan Allah, kita mencari kekuatan daripada Allah, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga cita-cita kita, sebab saya yakin semua yang datang sini semua mesti setuju, sebab tu dia semayang ajak sama-sama untuk menjayakan, melihat di bumi kita ini terlaksananya salah satu daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kanun jenayah syariah. Kalau kita semua ni, saya yakin kita semua ini tak terkecuali, semua mahukan kejayaan, semua mahukan kemuliaan, semua mahukan kebahagiaan. Maka kejayaan kita ialah bila Allah redha dengan kita. Kejayaan kita ini ialah bila Allah Ta'ala redha dengan kita. Jadi redha Allah Ta'ala ini dalam apa? Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana Allah Ta'ala kata, wa raditu lakumul Islam madina. Maka keredaan Allah itu Allah hubungkan dengan Islam, dalam agama Islam ini. Dan aku redha bagi kamu Islam itu sebagai agama. Kejayaan kita baik sebagai individu, baik sebagai keluarga, baik sebagai masyarakat, baik sebagai sebuah negara, baik sebagai umat sekalipun, tidak dapat lari daripada ketetapan prinsip yang paling asas ini, iaitu dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita manusia, bahkan jin. Tak tahulah ada atau tidak malam ini. Ya, jin sekalipun, kejayaan mereka juga terletak dalam sejauh mana mereka dapat bawa agama dalam kehidupan mereka. Apa itu agama? 100% perintah Allah sebagaimana yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kejayaan. Neracanya sangat jelas. Neracanya sangat jelas. Wa yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka baginya kejayaan yang azim, yang sangat besar, sangat-sangat agung. Allah Subhanahu Wa Taala simpulkan sebegitu. Jadi untuk masuk itu kita berada pada majlis ini dan kita akan bagi ruang pada pentazkirah yang terhormat lah, sebab semua YP yang berhormat semua. Semua YP lah, alhamdulillah. Sebab tu dia jadi delay tu supaya sempat YP. Kan? Alhamdulillah. Saya duduk fikir juga kenapa lah susah sangat nak dapat tarikh untuk dua-dua tokoh ni kan. Rupanya ada sebab juga tu. Jadi alhamdulillah bersama kita pentazkirah yang akan berkongsi pandangan dan saranan mereka untuk sama-sama kita hayati. Untuk sama-sama kita hayati. Sebenarnya ramai orang minta saya yang cerita pasal wujud, pasal jenayah syariah ni. Saya bukan tak mahu, tapi saya rasa adalah lebih baik jika tokoh yang lebih berautoriti untuk bercakap perkara ini. Hari ni pun Ustaz kita cakap di Parlimen, kita dia ulang lepas ni pun tentang negara Islam. Ustaz apa ni? Ustaz juga, tapi biasa dipanggil doktor kan. Doktor kita pun menulis tentang negara Islam, tentang pelayanan syariah pun banyak tulisan-tulisan yang kita dah baca. Jadi perkara ini apa yang kita harapkan, kita kena ambil betul-betul perhatian. Dan oleh kerana tidak forum, saya tidak tadi berbisik dengan MC kita ni. Saya rasa kalau nak buka soalan subuh lah baru habis. Confirm. Jadi lepas daripada isyak kita akan buat tazkirah ni sampai isyak. Tapi isyak tu ikut habis masa tazkirah kita. Dia bunyi tu pendek tapi sebenarnya fleksibel. Tapi janganlah wajar seorang, saya takut tinggal pentazkirah dah. Jadi selepas pada isyak kita ada jamuan sikit. Ajak tuan rumah bersusah payah mereka untuk buat jamuan. Pada masa tu kalau nak ada muzakarah soal-soal sambil minum tu pulang pada tuan-tuan perempuan lah. Tapi tak tahu lah, buat dua-dua tokoh ni dia majlis dia bukan satu dalam satu malam satu hari ni. Dia kadang-kadang tu pukul 12 baru start baru pula. Habis pukul 12 pukul 3 pula start. Jadi lah tu. Saya sendiri pun pukul 10 ni pun sebenarnya ada appointment. Appointment. Pukul 10. Urusan negara juga tu. Tapi sepatutnya malam ni pun saya diarah ke Sunway Hotel untuk urusan tugas. Tapi minta izin dengan menteri. Saya kata, Datuk, saya ada urusan besar di Putrajaya. Tunjuk gambar poster tu dulu tu. Saya tunjuk gambar poster ada Datuk Ashraf dengan Ustaz J kita. Terus dulu lah. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita buka pada malam ini ialah merujuk kepada pelaksanaan kanun jenayah syariah ataupun bahasa ataupun nama pendeknya hudud selalunya. Tapi sebenarnya kanun jenayah syariah ni lebih luas daripada hudud. Dia ada qisas, ada takzir, whatever lah. Cuma kita faham ini berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi senario yang ada hari ini walaupun sudah agak reda, tetapi perkara ini masih lagi merupakan satu agenda yang penting untuk umat Islam di negara kita hari ini. Saya tak cerita yang 57 tahun dahulu. Saya tak cerita 400 tahun dahulu, zaman Kesultanan dulu. Saya tak cerita zaman kita baru nak merdeka dulu. Tetapi yang kita sebut hari ini. Hari ini, agenda ini masih merupakan satu agenda yang sangat penting untuk umat Islam. Baik siapapun dia, baik berada di pihak mana, di dalam kelompok mana, di peringkat pimpinan baik, peringkat bawahan baik, ini adalah perkara yang bukan berkait dengan kita. Ini adalah berkait dengan agama Allah. Berkait dengan agama Allah. Dan perkara ini kita perlu lihat, rujuk kepada realiti wakil negara kita. Kita boleh merujuk sejarah yang lalu, kita boleh merujuk negara yang ada pada hari ini di dunia negara-negara lain maksudnya. Tetapi akhirnya bila datang kepada pelaksanaan, sudah tentu kita kena mengambil kira semua perkara yang berkait. Jadi kita minta pentazkirah kita lah pada malam ni
untuk berkongsi pandangan mereka berkenaan dengan pelaksanaan wujud ke kanun jenayah syariah ini ke, kita berkongsi pandangan mereka tentang situasi hari ini, agenda yang ada pada hari ini, apa pandangan mereka dan apa sarana nasihat mereka kepada kita semua. Untuk itu, saya dengan segala hormatnya mempersilakan dululah kedua-dua Walbi Senator Datuk Dr. Ashraf Walidi. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih ucapkan kepada sahabat saya Ustaz Gunawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang berhormat Ustaz Nasruddin Muqtawi, Ahli Parlimen Temerloh, yang juga merangkap Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat. Seterusnya Tuan Imam kita, Ahli Jawatan Kuasa Surau Presiden 7, Presiden 9. Saya letak kat Facebook saya Presiden 7, tak malah kena ubah je. Seterusnya tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa Penganjur kerana sudi menjemput saya. Tetapi rasa kerdil juga sebenarnya, nak kata tokoh tu jauh sekali. Saya katakan Ustaz Gunawan, jangan sebut tokoh lah, rasa tak layak lagi dipanggil tokoh negara ni. Baru sikit sebanyak nak mula berkecimpung dalam dunia untuk bersama-sama dalam membangunkan umat, insya-Allah. Dalam konteks perbincangan hari ini, saya sebenarnya terharu juga bila dimulakan dengan solat hajat tadi yang diminta oleh Tuan Imam kita untuk mendoakan di sujud terakhir, supaya bukan saja berdoa secara bersama-sama untuk kita memohon pertolongan daripada Allah untuk membantu kita dalam realisasikan hajat kita dalam konteks pelaksanaan hukum jenayah syariah ini, tetapi juga untuk membuka pintu hati pemimpin-pemimpin kita, umat Islam terutamanya, dalam untuk mereka, kita semua bersatu hati dan juga mempunyai nilai-nilai kebersamaan dalam isu yang melibatkan kepentingan Islam. Itu adalah yang sebaiknya. Kerana saya teringat juga dalam satu hadis Nabi SAW, satu peristiwa di mana Nabi SAW diberitakan dalam satu riwayat Tirmizi dan beberapa riwayat-riwayat lain, yang mana Nabi pada satu hari bersembahyang di sebuah masjid yang dinamakan Masjid Ijabah. Masjid Ijabah ni tidak jauh daripada Masjid Nabawi, lebih kurang 300-400 meter daripada Masjid Nabawi. Saya sempatlah pergi waktu tahun lepas ketika menunaikan haji, pelajar Madinah membawa saya ke sana. Dan di situ sebenarnya memang saya dah lama nak pergi, sebab saya mengetahui berkenaan hadis ini pada tahun 1998 ni, waktu saya sebagai pimpinan pelajar yang dijemput oleh kerajaan Saudi untuk menunaikan haji pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya teringat lagi Mufti Arab Saudi membacakan satu hadis dalam satu tazkirah, yang di hadapan ini adalah pemimpin-pemimpin pertubuhan-pertubuhan Islam seluruh dunia. Pada waktu itu ada kurang 1,500 orang. Yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang mana Nabi SAW ketika baginda bersembahyang, ada yang mengatakan dalam satu riwayat 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat, tetapi di sujud yang terakhir, seperti mana yang kita sembahyang hajat tadi pun, dibacakan satu doa yang mana Nabi menyebut Sa'altu Rabbi thalatha fa'atani ithnatain wa mana'ani wahid. Aku meminta dan berdoa kepada Allah 3 perkara. 2 diterima, 1 tidak diterima oleh Allah SWT. Apa dia? Yang pertama, sa'altuhu alla yuhlika ummati fi sanatin 'ammah fa'ataniha. Aku memohon kepada Allah jangan dibinasakan umatku sebagaimana engkau membinasakan umat-umat terdahulu, dengan kerana penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, maka mereka dihancur binasakan. Yang ini
Nabi Muhammad SAW begitu menyayangi kita, dia memohon kepada Allah, jangan dihancur binasakan umat. Walaupun kita melakukan penyimpangan, dosa, maksiat dan sebagainya, yang ini diterima oleh Allah. Yang kedua, wasa'altuhu alla yusallit 'alaihim 'aduwwan min siwa anfusihim fa'taliha law ijtama 'alaihim man fi aqtariha. Aku berdoa agar umat Islam ini tidak dikalahkan oleh musuh-musuh selain daripada mereka, walaupun mereka sudah berhimpun dalam kawasan mereka untuk menghancurkan umat Islam. Yang ini pun diterima oleh Allah. Tetapi apabila Nabi meminta yang ketiga, wasa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'ani atau kama. Apabila aku memohon kepada Allah, jangan kau wujudkan di dalam umatku ini satu perasaan, satu penyakit yang menyebabkan mereka ini bertelaga, berantakan sesama sendiri. Penyakit macam-macam, penyakit hasad dengki yang menyebabkan mereka bertelaga, penyakit iri hati, penyakit macam-macam yang menyebabkan mereka berpecah antara satu sama lain. Yang ini Allah tidak makbulkan. Di kalangan ulama-ulama hadis, dalam membahaskan hadis ini, mereka mengatakan inilah sebenarnya ujian besar umat Islam. Kalau umat Islam mampu menguruskan perbezaan-perbezaan yang ada di kalangan mereka, nescaya kemenangan yang Allah janjikan dalam Al-Quran itu, yang mana Allah dah sebut, dah memberikan satu kepastian bahawa satu masa nanti kemenangan itu sudah pasti akan diberikan. Tetapi kemenangan itu tidak akan diberikan secara percuma. Dia tidak datang secara bergolek atau turun daripada langit tidak tanpa sebarang usaha. Tetapi salah satu ujian yang akan ditentukan oleh Allah SWT adalah ujian bagaimana umat Islam mampu menguruskan. Jadi berbalik kepada topik yang kita membicarakan, alhamdulillah, saya kira satu fenomena atau senario yang baik, positif hari ini apabila kita membicarakan kembali hukum yang mana merupakan salah satu daripada hukum Allah SWT, iaitu kita tidak boleh nafikan. Hudud merupakan sebahagian daripada hukum Allah. Hudud adalah sebahagian daripada hukum jenayah syariah, hukum jinai. Dan hukum jenayah syariah adalah sebahagian daripada syariat Islam. Kerana syariat Islam itu di dalamnya, kita tahu the sources of syariah ni ada dua yang besar, Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Dan syariat Islam ni sebenarnya lengkap. Dia merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Dia bukan hanya dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam aspek hubungan kemanusiaan, muamalah. Tapi dalam konteks syariat itu sebenarnya bukan hanya hukum-hukum yang berkait dengan ibadah, rituals, peribadatan, ta'abudiyah semata-mata, iaitu hubungan kita dengan Allah, sembahyang, puasa, zakat semata-mata. Tetapi di sana juga adanya siasat syariah, adanya politik Islam, adanya muamalah maliyah, adanya dalam konteks muamalah kewangan, muamalah iqtisadiyah, dalam bidang ekonomi, muamalah hubungan manusia dalam bidang ekonomi, bidang muamalah. Ini bidang saya lah secara khusus. Bidang jinai ini, bidang jenayah bukan bidang saya, tapi bolehlah sikit banyak untuk, sebab bila dah terpanggil untuk membicarakan perkara ini, bolehlah sikit sebanyak membincangkan perkara tersebut. Jadi hukum jenayah syariah adalah sebahagian daripada syariat Islam, selain daripada ekonomi, politik, ahwal syakhsiyah, dalam konteks kekeluargaan, sistem kehidupan sosial masyarakat, dalam konteks apa lagi, ini sebahagian daripada hukum syariat Islam. Jadi salah satu daripada hukum syariat Islam itu adalah hukum jenayah syariah. Dan di bawah hukum jenayah syariah ada juzuk-juzuk lagi di bawah itu. Antara yang kita tahu sekarang ini adalah hudud. Hudud seperti mana ijma' ulama, ia terkait kepada 7 jenis hukuman. Apa dia? Zina, menuduh orang zina, qazaf, minum arak, apa lagi? Murtad, mencuri, merompak, dan juga hukum borak, memberontak kepada pemerintah yang sah dari segi Islam. Jadi ini 7 yang ijma'. Ini adalah hukum-hukum hudud yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selain daripada hukum hudud yang merupakan sebahagian daripada hukum jenayah syariah ini, adanya di sana qisas yang melibatkan darah. Kalau bunuh balas. Kalau mencederakan, kena dicederakan balas. Dan yang ketiga ialah hukum ta'zir. Hukum ta'zir ini lebih mudah kalau kita faham, selain daripada hudud, selain daripada qisas. Dan segala apa jadi hukuman selain daripada hukum hudud yang memang jelas
bersifat qat'i, bersifat hukumnya telah termaktub di dalam Al-Quran. Kalau orang berzina, ghairu muhsan, yang belum berkahwin, 100 kali sebatan. Itu jelas Al-Quran. Tetapi dalam konteks yang selain daripada hukum-hukum ini, yang ditentukan oleh pemerintah, yang ditentukan oleh hakim, itu adalah ta'zir. Ini termasuklah katakan rasuah, denda, penjara 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Iaitu ta'zir. Denda bawa kereta laju 120 km sejam. Sekarang 120, 110. 120, 110 km sejam pun, kalau kena denda, itu dalam konteks Malaysia, itu pun ta'zir juga. Mana selain daripada itu, hukum-hukum yang selain daripada hudud yang seperti mana saya katakan, itu termasuk dalam ta'zir. Kalau kita dalam konteks sekarang ini, dalam konteks Malaysia, kita sebab kalau kita cakap soal hudud ni panjang. Soal hudud ini adalah hukum Allah, itu perkara yang kita tak boleh nafikan. Sebagai orang Islam, kita kena terima itu adalah hukum Allah yang wajib dilaksanakan. Cumanya, ada beza antara menolak hukum dengan tak buat hukum. Kita kena beza. Kerana perkara ini selalu dipolemikkan. Kita tak boleh tolak hukum itu adalah hukum Allah. Kita tak boleh tolak kata hudud ini tak sesuai dilaksanakan. Tak boleh. Itu boleh menjejaskan akidah umat Islam. Dia boleh jatuh botak. Tetapi tak buat. Kenapa tak buat? Itu belum jatuh murtad. Maknanya sebab tahap kefarduan setiap hukum-hukum ini berbeza-beza. Hukum-hukum Islam pun berbeza-beza tahapnya. Kalau kita cakap soal hukum Islam, semayang dengan haji pun berbeza tahap kefarduannya. Semayang cukup umur, baligh, mukallaf, wajib. Sakit ke, demam ke, musafir ke, wajib semayang. Kalau tak boleh semayang, duduk, berdiri. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Kalau tak boleh baring pun, dengan mata pun tak apa, insyaAllah. Kerana semayang tu wajib. Tidak ada exemption. Tetapi kefarduan haji berbeza dengan kefarduan. Jadi tahap kewajipan haji itu berbeza dengan semayang. Haji pun adalah hukum Allah juga. Tak boleh kita kata haji ni ramai sangat lah, aku ni rasa tak sesuai, aku ni tak boleh ramai-ramai. Kita pun baca Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan manusia mereka apa yang mampu olehnya. Jadi akilah guna ayat ni lah. Ambil sebahagian daripada ayat Quran tu, ikut terjemah ni, kata tak relevan dah haji sekarang. Tak boleh. Itu boleh jatuh murtad. Tapi tak melaksanakan haji sebab apa? Sebab tak berkemampuan. Berbeza. Kemampuan pun tengok. Kemampuan di sini apa? Kewangan ke? Kesihatan ke? Kewangan cukup, kesihatan cukup, wajib dah. Tetapi kota tak masuk. Sekarang ni kalau daftar sekarang, alamatnya 50 tahun lagi. Memang tadi pun dalam program Haji Ahmad Muhammad Perdana Menteri disebutkan, kalau kita daftar hari ni, memang 50 tahun lagi lah baru kota kita. Kalau umur kita 50 tahun, mana umur 100 tahun lah baru boleh buat haji. Walaupun kita cukup kemampuan dari segi kewangannya, dari segi kesihatannya, tak termasuk dalam kota, tiba-tiba kita mati, apakah itu akan menjatuhkan akidah kita? Tidak. Maknanya itu dari segi kemampuan pelaksanaan. Begitu juga umur hudud. Kita kena faham apakah hudud ini perlu disegerakan ataupun bagaimana. Pelaksanaan itulah yang harus kita bincangkan secara tuntas hari ini. Malangnya sebelum ini kita hanya bincang secara retorik, sentimen, nak buat hudud, tetapi tak pernah bincang bagaimana nak buat sebenarnya. Kerana kalau kita hari ini, alhamdulillah, sebab itu saya katakan suasana hari ini sudah berbeza. Kerana kesediaan semua pihak untuk berbincang, duduk semeja berbincang. Lah mana keluar? Macam mana? Keluar macam mana kita nak melaksanakan hukum syariat Islam. Tetapi dalam konteks Malaysia kita kena faham bahawa hukum jenayah syariah ini, pertama kita kena faham bahawa dari segi perlembagaan, tidak ada masalah. Kita Yadim baru-baru ni kita buat muzakarah jenayah syariah kebangsaan. Ada wakil PAS, wakil daripada UMNO, dan yang paling penting ahli-ahli cendekiawan, pakar-pakar perlembagaan perundangan, termasuklah bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Muhammad. Kita bincang secara tuntas. Satu sesi yang bincangkan dari segi perlembagaan, Tun Abdul Hamid dengan Profesor Dr. Syam Rahayu.
semua sepakat bahawa dari segi perlembagaan tidak ada masalah. Kerana perkara 3 di dalam perlembagaan mengatakan bahawa Malaysia adalah negara Islam. Islam diletakkan sebagai agama persekutuan. Maknanya bila Islam sebagai agama persekutuan, dia dengan sendirinya memberikan tafsiran bahawa negara ini adalah negara Islam. Dalam perlembagaan juga di bawah perkara 9, list federal dengan list state, ada senarai bidang kuasa persekutuan dan senarai bidang kuasa kerajaan negeri. Kuasa agama terletak pada kuasa negeri. Ini yang ada complicated sikit yang dari segi pelaksanaan. Sebab kalau kita tengok dari segi hukum hudud tadi, dari segi ta'zir kebanyakannya kita dah laksanakan, tak ada masalah. Dari segi qisas nak kena islamize. Sebab apa? Dari segi hukum qisas sudah ada dalam hukum civil, penal code. Kalau misalnya kita memberontak macam kes Maunah dulu, memang hukumannya hukuman mati. Cumanya caranya mungkin ini dalam konteks qisas lah, umpamanya bila kita bunuh orang, dia kena bunuh balas. Tetapi mungkin tak islamize, tidak berapa islamik, kerana yang mengampunkan, kuasa mengampun hanya yang di-Pertuan Agong, tetapi atas nasihat jawatan kuasa pengampunan. Nak islamize sebenarnya tak susah. Kalau boleh meletakkan, sebab dalam Islam bila bunuh, hukum bunuh balas itu kecuali dengan mendapat ampunan dari keluarga mangsa. Dari keluarga mangsa saja yang boleh mengampunkan. Jadi kalau letak keluarga mangsa dalam jawatan kuasa pengampunan, maknanya tuanku akan mendapatkan persetujuan daripada keluarga. Kalau keluarga bersetuju untuk mengampunkan, maka akan diampunkan. Bahkan dalam Islam lebih jernih, kerana seorang dah mati, apakah kita nak hilang nyawa seorang lagi? Kalau lebih baik keluarganya mengampunkan dan dikenakan dia, dikenakan denda. Dan itu boleh dibincangkan. Itu sistem keadilan dalam Islam, hukum qisas. Sebab itu kalau kita nak islamizekan qisas ni boleh. Okey, bila balik pada hudud, daripada 7 perkara ini yang saya sebutkan tadi, 4 perkara sudah berada di dalam enactment jenayah syariah negeri. Dan hukuman zina sudah ada dalam enactment jenayah syariah negeri. Hukuman menuduh orang zina, qazaf, sudah ada. Minum arak sudah ada. Hatta murtad pun sudah ada di negeri-negeri. Cumanya dia dikekang dengan kuasa dan bidang kuasa negeri yang dihadkan dalam Akta Mahkamah Syariah Negeri 355 yang menghadkan kuasa negeri hanya boleh menghukum setakat formula dia 356. 3 tahun penjara, 5,000 dan 6 kali sebatan. Maknanya kita buat zina ke, nak hukum orang zina ke, nak hukum orang qazaf ke, nak hukum orang murtad ke, maksimum yang boleh dihukum di peringkat negeri adalah 3 tahun penjara, RM5,000 denda atau 6 kali sebatan. Maknanya hukuman dah ada, tidak sampai ke tahap hudud had yang ditetapkan oleh syarak. Nak buat, nak ubah, nak pindah boleh. Boleh dipindah, kerana pindaan itu hanya memerlukan simple majority. Mana simple majority tak memerlukan two-third majority lah. Yang hari ini kerajaan Barisan Nasional pun tak ada two-third majority. Tapi simple majority, kadang majority je. Kalau UMNO rampas, setuju saja pun boleh, mudah saja lulus. Kalau lulus itu maknanya boleh sampai dimaksimumkan hadnya. Katakan 100 ditambah daripada 6 kali sebatan kepada 100 kali, supaya apabila hukum zina itu umpamanya ghairu muhsan dihukum sampai 100 kali sebatan, maknanya dah cukup memenuhi syarat hudud tadi. Kalau kita tak sebut nama hudud pun dah ada pun dalam hukum jenayah syariah. Daripada 7, 4 sudah ada, 3 bukan di bawah negeri tetapi di bawah kuasa dan bidang kuasa persekutuan, iaitu mencuri, merompak dan memberontak. Memberontak ke kerajaan. 3 ni dah ada hukum hukum kanun jenayah di peringkat persekutuan. Offences atau kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum di peringkat persekutuan. Yang ini yang agak rumit sikit lah. Kalau nak ubah benda ni, nak memberikan sepenuh kuasa kepada negeri, iaitu perlu pindah perlembagaan yang memerlukan two-third majority. Tapi bagi saya, tak perlu kita nak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu perkara. Kita buat secara bertahap, tadarruj. Ini prinsip Islam.
Kalau kita tengok dalam bidang, kalau saya boleh kongsikan dalam bidang perbankan Islam umpama, kita mengambil masa lebih 30 tahun untuk ada apa yang kita ada sekarang. Bermula dengan sebuah bank saja pada 1983. Itu pun sebelum 1983, 10 tahun sebelum itu lagi dibuat jawatankuasa. Penyelidikan, kajian dibuat, dan siri-siri muzakarah dan juga forum-forum. Bermula dengan Forum Ekonomi Bumi Putra, Kongres Ekonomi Bumi Putra, Kongres Ekonomi Islam tahun 74, tahun 75, tahun 76, sign MOU di Jeddah dengan Raja Faisal tahun 1976 antara Tunku Abdul Rahman dengan Raja Faisal setelah penubuhan IDB, Islamic Development Bank. Tahun 76 sign, 81 baru bila Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, ditubuhkan Jawatankuasa Induk yang dipusikan oleh Tun Raja Moha. Ditubuhkan Jawatankuasa Induk tahun 1983, baru akta itu dibentangkan di Parlimen, diluluskan di Parlimen sebagai akta bank Islam yang pertama di dunia. Tak ada waktu tu negara-negara lainnya ada akta seumpama kita. Dan kita laksanakan satu buah bank. Bank-bank lain tak dibenarkan tubuh. 10 tahun grace period diberikan, nak tengok macam mana viable atau tidak viable satu buah bank ni. Sebab ini isu syariat juga, kerana pengharaman riba itu ada satu perkara yang besar juga. Dan dalam Al-Quran 13 tempat Allah menyebut soal riba ini diharamkan secara mutlak. Bahkan dalam satu ayat yang keras Allah memberikan satu amaran. Dan surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Wahai orang beriman, sekiranya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, jauhilah saki-baki riba yang ada pada kamu. Sekiranya kamu tidak melakukannya, nescaya Allah dan Rasul isytihar perang terhadap kamu. Maknanya, nak melaksanakan hukum riba itu sendiri, nak melaksanakan penghapusan riba, mengambil masa bertahun-tahun. Sebuah bank 83, 1993 baru bank-bank lain dibenarkan. Itu pun buat secara minimal, setakat keluarkan produk. Tahun 1999 barulah sebuah lagi bank Islam dibenarkan beroperasi, bank muamalah. Dan sekarang ni Alhamdulillah ada 23 buah Islamic Bank, ada 13 takaful, ada pasaran modal Islam, sukuk dan sebagainya. Itu pun tidak sempurna, baru tahun lepas. Dan bila tengok banyak sangat penipuan menggunakan label Islam, syariat dipermain-mainkan, ada bank-bank yang menggunakan nama Islam tetapi tak berapa Islamik. Akhirnya kerajaan memperkenalkan Akta Kewangan Islam 2013 tahun lepas yang meletakkan syariat pada tahap yang tertinggi. Siapa yang melanggar syariat, melanggar apa juga hukum syariat dalam transaksi muamalah kewangan ini, boleh dikenakan denda sampai 25 juta atau 8 tahun penjara. Sampai macam tu sekali. Itu dalam konteks muamalah maliyah, kewangan Islam. Apa salahnya dalam konteks bila kita bercakap soal hukum jenayah syariah, kita mulakan seperti itu. Kelantan mulakan pada tahun 1993. Kerajaan PAS menang tahun 1990. 1993 bentangkan enactment jenayah syariah 2 di Dewan Undangan Negeri. Sebulat suara yang disetujui oleh semua adun-adun, termasuklah 2 orang UMNO yang mewakili Barisan Nasional pada waktu itu yang menang tahun 1990. Semua kalah kecuali 2 orang, Datuk Wan Najib dengan Datuk Nordin Saleh. 2 orang ni pun menyokong pelaksanaan ataupun undang-undang enactment jenayah syariah 2 di Kelantan. Cuma yang terhenti di situ. Baru sekarang ini pula buka buku baru, kata bagaimana kita nak melaksanakan. Dan apabila ditanya dalam Parlimen awal tahun ini, Datuk Seri Jamil Khair, Menteri Jabatan Agama, Jabatan Perdana Menteri, atas perbincangan kepada Perdana Menteri, mengatakan bahawa kita tidak ada masalah, kita tidak pernah menolak hukum Allah, dan kerajaan bersedia untuk memberi ruang kalau Kelantan sudah bersedia untuk melaksanakan. Itu satu petanda yang positif. Bahkan dibincangkan secara panjang lebar dalam majlis tertinggi. Saya sendiri pun diminta untuk memberikan pandangan. Hampir setengah jam saya bercakap dalam majlis tertinggi. Saya mengatakan bahawa pertama, pendekatan, prinsip dan pendirian kita kena jelas. Hudud adalah hukum Allah, yang ini kita tidak boleh nafikan. Tak boleh kita kata kita tolak ke, tak boleh kita kata tidak relevan ke, tak boleh kita kata ini dah ketinggalan zaman. Kita kena terima. Tapi dari segi pelaksanaan, kita kena melihat bagaimana nak melaksanakan tanpa mencetuskan riak-riak yang boleh memudaratkan yang lebih besar. Contohnya boleh menimbulkan fitnah kepada Islam. Kerana hari ini kalau kita tengok dari segi hudud, dia seolah-olah dihodohkan oleh sesetengah pihak. Kerana bila tengok hudud ini, nampak rejam sampai mati, potong tangan. Walhal
kalau kita tengok dan memahami falsafah hudud itu sendiri, bukanlah satu hukuman yang semata-mata nak berhukum. Bahkan Allah SWT meletakkan syarat-syaratnya yang begitu ketat sekali. Kalau kita tengok dalam hukum zina umpamanya, nak menjatuhkan hukuman zina kena ada 4 orang saksi. 4 orang saksi itu perlulah saksi-saksi yang adil dan tidak fasik. Tidak fasik ni tidak melakukan dosa secara berterusan. Nak cari mana hari ni orang tak melakukan dosa? Dia mengendak tu pun tak tahu lagi dia ni mengendak kerana dia buat puasa tu ataupun memang kerja dia mengendak. Lepas tu dia buat isytiharan, kata dia nampak orang ni melakukan zina. Itu pun apakah dia seorang nampak? Tak cukup. Dia kena 4 orang nampak. Kalau katakan dia panggil 4 orang saksi, 4 orang saksi, tengok sama-sama perbuatan itu. Masa dia tengok 3 orang nampak, pasangan tu dah masuk dalam selimut. Tak nampak perlakuan seperti mana yang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Perlakuan itu diumpamakan seperti mata pedang masuk ke dalam sarung ataupun mata celak masuk ke dalam sarung. Kalau perbuatan itu tidak dilihat oleh 4 saksi itu, tidak cukup untuk menjatuhkan hudud. Paling-paling boleh kita jatuhkan ta'zir saja. Jadi nak menjatuhkan hukum itu pun seolah-olah Allah tidak mahu kita menghukum, kerana syarat yang diletakkan terlalu ketat. Kalau pun katakan cukup syarat nak menghukum pun, katakan ghairu muhsan, bukan orang yang berkahwin lagi, nak sebat, bukan sebatan seperti mana sebatan semerah padi, angkat macam angkat kayu golf, swing 360 degree, sekali sebat keluar kulit-kulit isi, macam hukum sebatan di Mahkamah Sivil. Jauh berbeza dengan hukum sebat syariat di bawah hudud. Kerana hukum sebat syariat di bawah hudud ini tidak sampai mencederakan. Bahkan dibincangkan oleh ulama, kalau diletakkan buku di bawah ketiak, kalau kita hayal jangan sampai buku itu jatuh. Maknanya sedikit saja. Bahkan ada dibincangkan 100 tu boleh tak kita sekali kapuh sekali. Apa kapuh ni? Kapuh kepala gabungkan sekali tak. Itu pun ada dibincangkan oleh ulama. Maknanya nak mengatakan bahawa kalau orang faham, kalau orang bukan Islam ni tengok hudud ni, nescaya dia akan melihat tidak ada masalah pun, tetapi ditakut-takutkan. Dan kerana apa? Tidak pernah diberikan penerangan yang jelas. Kita hanya berbincang hudud dalam konteks sentimen politik dan sebagainya. Sebab itulah dalam hal ini, bagi saya pendirian saya mudah, saya mengatakan dalam MT pun saya katakan kita tak boleh tergesa-gesa dalam melaksanakan sesuatu perkara. Kita kena melakukan penyelidikan, tubuhkan satu jawatan kuasa yang betul-betul menilai secara tuntas. Biar kalau boleh jawatan kuasa itu orang pakar dalam bidang itu, bukan orang politik. Biar orang yang seperti mana dalam bidang kewangan Islam, orang politik tak campur tangan. Sebab itu boleh dibangunkan dengan cara yang begitu sistematik, bertahap. Sebab dalam kaedah fiqh pun disebut man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba biharmani. Siapa yang tergesa-gesa dalam melaksanakan sesuatu perkara sebelum tempoh matangnya, sebelum tempohnya, nescaya Allah akan mengharamkan baginya daripada mendapatkannya. Ini perkara yang dalam Islam itulah tadarruj, itulah pendekatan yang harus kita laksanakan. Jadi saya rasa itu sajalah untuk memberikan pencerahan. Mungkin boleh dengar panjang lebar lagi daripada Al-Fadhil Ustaz yang berhormat Nasruddin Tantawi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya dah ada peluang, kalau rasanya ruang kat dalam ni masih boleh lagi kalau nak masuk tu. Walaupun ada skrin kat luar, mungkin orang yang kat itu boleh bagi ruang sikit bergerak ke depan supaya ada saudara-saudara kita yang tak puas hati dengan skrin nak tengok sendiri tokoh-tokoh kita ni boleh masuk sendiri dah. Baik, waktu itu saya dengan soalan yang sama juga saya serahkan untuk pentazkirah kedua kita Ustaz Nasruddin Tantawi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma usalli wa sallim ala rasulina al-karim
سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Gunawan selaku moderator ataupun pengurusi majlis kita pada malam ini. Gunawan ini maknanya macam-macam boleh guna. Sebab jutawan maknanya banyak uang, berjuta-juta. Jadi Gunawan artinya banyak guna. Antara guna yang besar kita guna pada malam ini ialah untuk menjayakan hasrat pelaksanaan syariat Islam ini. Mudah-mudahan digunakan untuk Islam. Sahabat saya Al-Fadhil yang hormat Senata Dr. Ashraf Wajdi yang telah sebentar tadi melontarkan pandangan-pandangan beliau yang saya kira sangat baik untuk sama-sama kita fahami berkait dengan Qanun Jenayah Syariah. Terima kasih kepada pihak penganjur dan seterusnya kepada pimpinan-pimpinan masyarakat. Tak lupa saya kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita bercakap tentang pelaksanaan Qanun Jenayah Syariah ataupun bahasa mudahnya kita sebut hudud. Sebenarnya apabila kita bercakap hudud itu bukan kita maksudkan hudud semata-mata, tapi yang kita juga maksudkan tentang Qanun Jenayah Syariah secara keseluruhannya. Sebab bahasa pendeknya mudah orang Melayu nak sebut hudud. Sebut Qanun Jenayah Syariah ni, nak sebut hudud pun setengah-setengah tu tak betul lagi. Setengah-setengah tu dia balah, dia bahas, dia kata pasal apa nak laksana undang-undang hudud. Saya kata bukan hudud. Jadi nak sebut hudud pun tak betul, nak sebut Qanun Jenayah Syariah lagi beratlah. Jadi hudud tu maknanya keseluruhan lah, lebih kurang gitu. Macam saya ajak saudara makan kenduri lah. Dia kata marilah makan nasi rumah saya. Dia takkan saudara datang nak makan nasi saja. Makanlah dengan lauknya, dengan gulainya, dengan air yang disediakan semua sekali. Package lah, package. Walaupun saya sebut ajak makan nasi. Jangan pula saudara datang makan nasi senyap, tak ambil lauk. Kenapa tak ambil lauk? Dah ustaz ajak makan nasi. Beratlah gitu. Jadi kita sebut hudud maknanya Qanun Jenayah Syariah. Saudara hormati sekalian, pertama saya sangat gembira apabila Qanun Jenayah Syariah ini mula mendapat tempat di hati masyarakat dan mula dibincang. Dan saya tengok perbincangannya di luar musim. Di luar musim. Dia barangkali kerana sekarang pun banyak perkara dah tak bermusim. Dulu durian ada musim durian, rambutan ada musim rambutan. Sekarang saya kira saudara nak makan durian pukul berapa? Hari apa? Sudah boleh dapatkan durian, sudah boleh dapatkan rambutan. Semuanya berbuah di luar musim. Nampaknya hudud juga telah muncul di luar musim. Biasanya musim hudud ni musim pilihan raya. Nak pilihan raya ada hudud. Ada cerita. Kalau timbul cerita hudud, tak lama pilihan raya lah tu. Dia mudah aja dia punya sipir awal. Tapi sekarang alhamdulillah hudud mula dibincang walaupun kita kira pilihan raya musimnya masih panjang lagi. Masih jauh lagi. Jadi apabila di luar musim, dia memberi keselesaan kepada kita untuk bincang. Kalau tidak, dia akan bincang dengan sentimen. Dengan sentimen politik. Satunya nak mempertahankan, satunya nak menolaknya. Jadi dia akan jadi bergaduh, maka keluarlah statement-statement yang tak sepatutnya semata-mata kerana nak jaga kepentingan pengundi, kepentingan politik. Akhirnya telajak sampai mempersendakan hukum Allah tanpa disedari, ataupun mempertahankan agak keterlaluan sampai tidak menampakkan keindahan Islam. Sebab dia dicemari dengan sentimen politik semasa kerana dia bincang dalam musim pilihan raya. Jadi semuanya nak ambil mileage untuk pilihan raya. Tapi apabila dia mula dibincang di luar daripada musim pilihan raya, nampaknya kita mula cool, kita tenang, kita ambil step yang baik, bincang di semua peringkat, di surau, di masjid, di luar juga kita ada seminar, kita ada forum dan seumpamanya. Ini satu perkembangan yang baik.
Sebab saya juga pesan pada kawan-kawan saya lah, asatizah, para alim ulama, para ustaz-ustaz, supaya mula bawa ilmu ini, hudud ini ke mana. Biasa kita di Masjid Surau sejak merdeka dulu, jarang kita dah dengar, jarang kita nak dengar mereka bincang pasal hudud. Dia banyak bincang soal taharah, soal wudu, soal solat, soal puasa, haji, zakat, tak lebih daripada itu. Bincang bab hudud jarang. Akhirnya umat Islam berasa gharib, berasa asing tentang hudud. Walhal hudud ini sebahagian daripada ilmu Islam itu sendiri, termasuk dalam Al-Quran Al-Karim. Makna hudud itu ialah hukum yang telah dimuktamadkan oleh Allah dengan ayat-ayat muhkamah, juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan satu hukum yang direka, yang dicipta ataupun yang dipinda oleh para ulama ataupun para hakim yang memimpin, yang memerintah, tetapi dia datang daripada Allah. Kita tidak ada otoriti pun nak pinda. Dengan ayat yang muhkamah, yang jelas. Ayat muhkamah maknanya secara muktamad disebut. Sebagai contoh saya ambil ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minkuma mi'ata jaldah. Dalam ayat ini Allah sebut yang pertama kategori jenayah, iaitu zina. Yang kedua Allah sebut tentang kategori hukuman, iaitu sebab. Kemudian yang ketiga Allah sebut tentang jumlah, iaitu 100. Ketiga-tiga secara lafaz yang sah. Kita tak ada takwil. Contoh, nak takwil 100 kepada 99 tak boleh. Sebab mi'ah ni kita buka lah kamus apa pun, Marbawi ke, Monjid ke, kamus moden ke, kamus lama ke. Mi'ah dengan mana 100? Dia tak jadi 101 dan dia tak jadi 99. Dia mesti 100. Muktamad. Sebab ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu, apabila sampai berkait dengan isu ini, kita mesti berani untuk tampil, berbincang dan menyatakan hasrat untuk melaksana dan mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya ucap tahniahlah kepada mereka yang mula berani untuk bercakap tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya undang-undang yang ada dalam muka bumi yang apabila kita nak laksana, dibincang dulu pada masyarakat. Satu-satunya, iaitu undang-undang Islam. Undang-undang sivil yang ada pada hari ini pun, kalau dia nak lulus, dia nak bentang, dia nak implement undang-undang itu, dia tak bentang pada rakyat. Dia bawa ke parlimen, ahli parlimen dah bahas, kemudian kalau belum mundi-mundi, batu menang, lulus, jadi undang-undang. Kita tak tahu apa-apa. Kita tak tahu apa-apa. Tapi ajaibnya, anehnya, undang-undang Islam ini dibentang. Kalau di Kelantan itu dilulus tahun 93, sebagaimana Dr. Ashraf sebut tadi. Sampai sekarang, saban bulan, saban tahun diadakan bulan hudud, diadakan kuliah, diadakan forum untuk memberikan pencerahan, diadakan pelbagai seminar untuk memberi maklumat kepada masyarakat tentang hudud. Menerima respon balas daripada non-Muslim. Kita bersedia berdepan dengan golongan non-Muslim. Non-Muslim datang, yang terbaru datang ke Kota Baru sebagai contoh. Ada 30 lebih NGO non-Muslim bertemu dengan pihak pimpinan kerajaan Kelantan, bincang tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan hudud ini. Kita tak kalah. Baru-baru ni pun saya dengan lajnah dakwah kita buat dialog bersama non-Muslim di Dewan Ampan Jaya, Dewan Majlis Perbadaran Ampan Jaya. Kita menerima lebih daripada 100 orang non-Muslim daripada pelbagai NGO, termasuklah SAMI dan seumpamanya datang mengemukakan persoalan-persoalan untuk pencerahan. Baik, isu ni kenapa kita bersedia untuk berdepan? Berbeza dengan undang-undang sivil, dia tak bentang. Jawapannya mudah, ialah kerana undang-undang ini, hudud ini bukan undang-undang kita, undang-undang Allah. Suatu yang telah dimuktamad, suatu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran Al-Karim. Bincanglah bagaimanapun dia tak berubah, tentanglah bagaimanapun dia tak nak ubah. Berbeza dengan undang-undang manusia, kalau kita bentang, dia tak jadi. Orang dia kata gini, orang dia kata gini, orang dia kata akhir sekali tak jadi. Tapi undang-undang Allah, kita bentang, siapa nak beda? Cuma kita bentang dalam sudut nak bincang bagaimana
proses, mekanisme yang boleh kita bawa untuk ia dapat dilaksanakan, untuk melepasi halangan-halangan kejahilan umat. Sebagai contoh, salah satu daripada halangan yang kita detect, kenapa jadi payah sangat masyarakat kita nak terima pelaksanaan qanun syariah ini, ialah yang pertamanya ialah kejahilan umat. Punca apa jahil? Kerana tadi saya sebut tak dibincang di masjid surah. Balik-balik bincang Aqsamul Miyah Sab'ah. Bermula bahagian air itu ada 7. Sebutlah air untuk suci, air hujan, air telaga, air laut. Habis bab air bincang bab wudu, habis bab wudu bab solat, bab puasa, bab haji. Patut Tok Guru mati. Ganti Tok Guru baru. Ganti Tok Guru baru. Tok Guru baru kata, Tok Guru lama tu dia ada style dia sendiri. Saya hak baru ni saya nak mengajar style saya. Kena start balik Aqsamul Miyah Sab'ah pula. Bincang pula bahagian air. Air, ada air mutanajis, ada air musyammas, ada air mustakmal, ada air mutlak. Bincang kat situ. Bincang masuk habis bab wuduk, masuk bab puasa, bab zakat, bab haji. Anak murid pula mati. Ganti anak murid baru. Dah bila nak habis? Saya kata sudah sampai masa ni sekarang kita buka daripada, sebab hudud ni duduk belakang kita. Bab jenayah ni biasanya alim ulama kita dia susun kita, dia letak belakang kita. Dia letak belakang kita. Jadi kita pula mengajar, kita ikut urutan kita. Sebenarnya nak ambil kau belakang tak ada masalah. Nak ambil kau belakang kita, ambil bab muamalah dulu, ambil bab jenayah dulu, ambil bab tak ada masalah. Beri pencerahan kepada umat. Terutama sekarang ni musim orang dah bercakap pasal hudud. Saya rasa kini kesempatan yang terbaik untuk kita bercakap dan kita memberikan penjelasan kepada masyarakat apa sebenarnya hudud ini. Kerana banyak salah faham. Banyak salah faham. Banyak salah faham. Setengah orang tu dia tanya ustaz, dia kata kalau ni ada kes penipuan, ada kes penyelewengan penipuan. Dia kata kalau hudud ni berapa ratus bab penipuan. Dah saya kata jauh sangat lari soalan tu. Dia hudud ni ada 6. Dr. Ashraf tu sebut 7, dia khilaf ulama. Ada kata 6, ada kata 7 dengan memasukkan buah satu daripada apa nama ni 7 item daripada hudud itu. 6 zina, tuduh orang zina tanpa saksi, qazaf, kemudian mencuri, merompak, lepas tu minum arak, murtad. Nah, itu muktamad, itu jumhur. Kemudian ada khilaf di kalangan ulama memasukkan buah ataupun tidak. Setengah ulama menganggap buah itu special hukum, yang juga mandatory hukuman bunuh jika sabit dia melakukan pemberontakan kepada kerajaan yang adil, yang menegakkan syariat, sedangkan dia melakukan pemberontakan yang mengancam keselamatan awam dan juga kesejahteraan negara. Baik, tak apa. Yang penting itu 6 perkara. Hak nipu, hak lain-lain dia tak masuk dalam hudud. Dia masuk dalam ta'zir, walaupun itu juga satu kesalahan. Baik, apa yang saya nak sebut ialah basmi kejahilan. Kerana itu adalah halangan pertama. Halangan pertama. Semua kena cakap. Dan nak cakap mesti rujuk pada orang yang berhak, pada orang yang alim, pada orang yang pakar bidangnya. Jangan tanya. Setengah tu saya tengok dia tanya orang yang tak belajar agama. Wartawan dia bawa mikrofon dia ikut dan dia tanya orang ramai. Dia jumpa kat bus stop, apa pandangan saudara tentang hudud? Dengan tak cek latar belakang orang tu layak ke tidak untuk menjawab soalan itu. Jadi ini perkara ilmu. Dia tak boleh main suruh mic begitu terus tanya jawab tanya pula artis hak pakai skirt tanya hukum hudud. Saya rasa balik matahari dia tak setuju. Dia tak setuju tanya, dia kena tanya orang yang berhak dan juga orang yang memahami perkara itu, dan juga orang yang layak untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Baik, itu yang pertama yang saya nak sebut pada malam ini. Kemudian yang kedua, saudara, apabila kita bercakap tentang qanun jinayah syar'i, dia ada 2 perkara. Yang pertama dari sudut akidah. Kemudian yang kedua ialah dari sudut pelaksanaan teknikalnya. Dari sudut akidah ini ataupun dari sudut undang-undang yang diturunkan oleh Allah itu jelas, sebagaimana juga Dr. sebut tadi, saya bersetuju, tak ada siapa yang berhak dan boleh menolak hukum ini. Sebab ini sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menolak dia berdepan kemurkaan Allah. Bukan saja tak boleh tolak, bahkan tak boleh mempersendakan hukum. Tolak satu hal, mempersenda pun tak boleh.
memperlekeh, mempermain, memperkecil hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatakan bahawa kalau laksana undang-undang Islam ni tak majulah negara kita. Kalau laksana undang-undang Islam ni habislah, tak ke manalah kita orang Islam. Jadi memperkecilkan undang-undang Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, dia tak percaya kepada ayat Allah, dia tak percaya kepada ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dia tak percaya. Wastakbaru anha, dia belagak sombong pula. Dia kata Allah Ta'ala ni tak sesuai zaman sekarang ni, zaman sains teknologi ni mana boleh pakai dah undang-undang Islam. Zaman padang pasir dulu okey lah, relevan lah. Zaman sekarang sains teknologi, zaman WhatsApp, zaman Telegram, zaman Facebook, tak sesuai. Dia kata nak laksana undang-undang Islam ini ketinggalan zaman, out of date, ini primitif. Macam-macam ungkapan keluar daripada mereka untuk memperkecil dan mempersenda hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak kira siapa lah. Dia tak kira siapa. Orang besar, orang kecil, orang politik, orang di luar politik, orang masjid, orang surau, orang di luar, orang tak kira siapa asal dia manusia, dia mempersenda hukum dan agama Allah Subhanahu wa taala. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah tak angkat amalan dia ke langit. Maknanya amalan dia Tuhan Taala. Semayanglah banyak mana pun semayang. Tapi tanya undang-undang Islam tak boleh, dia tak sesuai zaman sekarang. Baru lepas semayang, cakap di tangga masjid, cakap di tangga surau. Tak maju dia kata, nak saing dengan mereka macam mana? Nak saing dengan Cina macam mana? Kalau nak sana undang-undang Islam bercakap begitu di tangga masjid baru lepas semayang. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah tak angkat, Allah tak buka pintu langit. Maknanya Allah tak angkat amalan kita tu, tak terima amalan tu, walau semayang, walau mengerjakan haji. Kemudian Allah sebut wala yadkhulunal jannah, dan orang ni tak boleh masuk syurga. Jangan haraplah boleh masuk syurga Allah, sebab dia mempersendakan hukum Allah, dia menolak hukum Allah. Kalau nak masuk juga boleh, hatta yalijal jamalu fi sabbil khiyat. Dia kena tunggu seekor unta boleh masuk lubang jarum, baru dia boleh masuk syurga. Nak tunggu unta masuk lubang jarum, budak-budak sekarang kata impossible. Memang tak berlaku lah. Tak percaya, tanya Muslimat nak jahit pakaian, dia nak letak benang, nak bubuh benang dalam lubang jarum tu, Allah, berair mata-mata, letak dekat lubang lampu tak masuk, ambil lilin sapu dekat ujung benang, bubuh, tak masuk. Menyedah, dia kata ayahmu bubuh benang, disuruh ayah dia atau suami dia. Maknanya susah, dah tak tunggu dia masuk lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Ini balasan bagi mereka yang melakukan pendustaan ataupun jenayah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan ayat yang lain, Allah sebut innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyasuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Tiba-tiba dia mengingkari hukum itu semata-mata kerana menganggap bahawa ini tak sesuai, ini dah ketinggalan zaman, didorong oleh kejahilan, didorong oleh kesombongan dan keangkuhannya. Baik, kalau itu berlaku, orang ini kata Allah akan dipanggang di atas bara api neraka, dan setiap kali hancur luluh kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang baru, sehingga dia rasa azab itu berpanjangan sampai ke dunia. Waliyadzubillah. Dan itu dari segi akidahnya kita kena terima. Kita kena terima. Jadi saudara dah hormati sekalian, kita tidak ada pilihan lain. Kita tidak ada pilihan lain. Kalau saudara tengoklah, bukan saja tengok pada realiti yang ada, dari segi nas pun kita tidak ada pilihan lain. Tambah-tambah dengan realiti yang berlaku hari ini. Tadi kita bincang di parlimen pun, kita tengok bagaimana berlakunya peningkatan jenayah dalam negara kita. Jenayah berlaku tanpa sempadan sekarang. Jenayah berlaku, dia tak kira siapa dah. Dia tak kira siapa dah. Berlakunya rokok beramai-ramai, anggota keselamatan juga pecah amanah. Kita harap pagar tak diharap. Dia jadi begitu sekarang. Terus
dia melanda semua peringkat. Dia melanda semua peringkat. Bukan saja jenayah kejam, bunuh, rogol, sambung, rompak, tapi sampai ke peringkat berlaku dalam rumah tangga dengan sebab mahramnya, dengan anak tendang mak, suatu benda yang kita tak boleh fikir, yang tak tergambar dalam kepala kita boleh berlaku dalam negara kita. Jadi dengan kadar indeks jenayah yang ada pada hari ini, waktu itu kita akan terasa alangkah kalau kita mempunyai satu sistem pelaksanaan undang-undang kanun jenayah syar'iyyah yang Allah sebut padanya nakala minallah. Ada sistem cegah dan kawal daripada Allah. Kita yakin insya-Allah boleh membendung segala jenayah itu. Walaupun ada orang kata belum tentu laksanakan undang-undang Islam jenayah boleh dihapuskan. Ya, saya setuju laksanakan undang-undang Islam belum tentu jenayah dapat dihapuskan. Tetapi dengan tidak melaksanakan undang-undang jenayah syariah Islam ini, sudah tentu jenayah tak boleh dihapuskan. Dengan tidak melaksanakan kanun jenayah syariah pada hari ini, sudah tentu jenayah tidak boleh dihapuskan. Malah kalau saudara baca surat khabar, beli surat khabar, hari-hari cerita jenayah itu ada. Tak pernah berkurangan pun, tak pernah berkurangan. Kalau saudara beli surat khabar, tiba-tiba hari itu tak ada cerita jenayah, saudara beritahu pada saya nak tengok surat khabar tu. Mungkin silap beli itu bukan surat khabar tu saya. Kalau surat khabar ni mesti ada cerita jenayah. Nak cerita jenayah ni ada hari-hari. Ada hari-hari. Kadar jenayah itu meningkat. Belum tentu laksanakan undang-undang Islam jenayah dapat dihapuskan. Tetapi sudah tentu dengan tidak melaksanakan kanun jenayah syariah, indeks jenayah meningkat. Oleh kerana itu kita ada satu pilihan berdasar pada realiti yang ada pada hari ini, untuk kita mengambil syariat Islam yang sememangnya telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Faman yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak sikit pun orang beriman, tak kira lelaki atau perempuan, apabila telah ada ketetapan daripada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba kita buat pilihan yang lain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuat demikian, artinya dia engkar, dia nerhaka, dia memaksiatkan Allah. Barang siapa yang memaksiatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia telah sesat dengan satu kesesatan yang sangat jelas dan nyata, waliyadzubillah. Jadi oleh kerana itu apa yang ada pada kita hanya satu, iaitu kita orang Islam kembalilah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada saya kira sudah sampai masanya. Walaupun di luar sana ada orang kata macam mana kita nak laksana undang-undang Islam, orang tak tahu lagi. Umat Islam tak faham lagi. Dia begini kaedah undang-undang, prinsip undang-undang, dia bukan dilaksanakan ataupun tidak melaksanakannya based kepada faham ataupun tidak masyarakat. Dia based kepada keperluan. Undang-undang yang ada hari ini, yang civil yang ada pada hari ini, yang sedang berlangsung sejak negara kita merdeka sampai hari ini. Kalau saya tanya saudara faham undang-undang yang ada hari ini? Siapa boleh cerita pada saya kanun tanah negara? Dia lulus kanun tanah negara, dia tanya kita? Tak, dia tak tanya kita. Hak kita tahu sikit undang-undang ni, undang-undang jalan raya. Pasal nak naik kereta kena ambil lesen, nak ambil lesen kena belajar sikit undang-undang jalan raya. Hak tu je kita tahu. Hak lain tak tahu. Dah tak tahu macam mana nak mau undang-undang. Dia peduli apa? Undang-undang ni bukan berdasarkan kita tahu tak tahu, berdasarkan keperluan negara. Jadi apabila undang-undang tu diperlukan, maka dia buat, dia luluskan, dia bentang. Jadi kita tak tahu macam mana, kita tak tahu ambil lawyer tahu, sebab lawyer belajar buat undang-undang. Macam saya pernah satu ketika ditahan kerana menghadiri satu ceramah di Malaysia ni, ceramah pun kena tahan. 7-8 tahun yang lepas saya ceramah di Paris Sempadan di Johor, kena tahan. Dia kata apa salah saya? Dia kata awak ceramah ni tak dapat permit, dia kata. Saya kata bukankah ceramah ni dalam kawasan private area ataupun kawasan kesendirian? Kalau kita bincang di balai pun, Jadi saya nak bahas banyak, saya tak reti undang-undang ni. Undang-undang perhimpunan, aman, apa semua, lesen, tak lesen, permit, tapi saya tak reti. Saya retinya orang jemput ceramah, saya pergi ceramah.
Jadi apabila gitu, saya kena pasang lawyer. Saya kena pasang lawyer. Lawyer dah datang bahas di mahkamah. Saya dengar lawyer kata, wah, section ni, kurungan ni. Saya kata, banyak kurungan. Dia lawyer tu bahas dalam tu kurungan. Saya tahunya saya dah 2 hari dah kena kurung. Dia tu kurungan sini. Last kali hakim kata postpone. Mari pula. Sampai 3 tahun akhirnya Nasruddin didapati tidak bersalah. Saya pun tak tahu apa undang-undang. Dia dapat tak salah, tangan alhamdulillah, buat semaya aja, apa kesyukuran sikit. Undang-undang tak tahu. Lepas apa dia bahas? Lawyer dah dia ngaji undang-undang. Sama juga dengan undang-undang Islam ini. Apabila kita nak laksanakan kanun jenayah syariah, andai kata masyarakat awam tidak tahu dan tidak memahaminya, bukan bermakna kita tidak boleh melaksanakan kanun itu. Nantinya kita ada lawyer. Kita ada lawyer syar'i, kita ada peguam syar'i yang nanti kita boleh bawa mewakili kita kalau ada kes yang berbangkit untuk mempertahankan kita di mahkamah dan seumpamanya. Ada peguam bela untuk berdepan dengan pendakwa raya. Jadi kalau nak tunggu semualah faham undang-undang baru nak buat, jawabnya tak ada undang-undang negara kita. Tak ada undang-undang. Jadi tak betul lah kalau kita hujung ramai lagi orang tak. Itu secara kita bentang pada rakyat sejak tahun 93 lagi. Ni kita ambil sejarah moden lah, sejarah lama, sejak daripada Melaka dulu, penemuan batu bersurat di zaman Sultan Zainal Abidin dulu, atau tak kira lah. Lama dah undang-undang hudud di Malaysia ni. Hatta di Pahang ni pun, Pahang ni juga macam duk Pahang. Rasa macam duk Pahang. Hatta di negeri Pahang pun setara pernah dilaksanakan undang-undang hudud. Waktu kita buat penyelidikan, kita tengok dokumen pasal pelaksanaan hudud di Malaysia ni ada di Britain, di London. Dia masa mari jajak negara kita dulu, dia ambil habis dokumen ni, buat balik. Dia ambil habis. Dia letak di London, dia milik negara kan. Kita nak ambil tak boleh, setakat kita tengok saling-saling, nak buat tesis master PhD boleh lah. Tapi nak ambil dokumen untuk balik tak boleh, jadi hak dia lah. Padahal hak kita asal. Tapi dia sekarang buka jadi milik 7 keturunan Tony Blair apa semua sekarang blok berita. Jadi kita tak nak ambil dah apa nama ni dokumen itu. Pernah dilaksanakan hatta di negeri Pahang. Jadi apa yang saya nak sebut, sejarah modernnya kita dah bincang daripada tahun 93 tu kita bincang, seminar sana seminar sini, forum sana forum sini. Kita beri pencerahan kepada rakyat. Sekian lama, saya kata dah 20 tahun lebih. Saya masih ingat lagi antara kenyataan Tuan Guru Haji Abdul Aziz selaku Menteri Besar pada waktu itu. Dia kata oleh kerana kita ada halangan untuk melaksanakan apa nama ni kanun jenayah syariah 2 ini, maka kita ibarat macam bawa kereta di lebuh raya ataupun di jalan raya, tiba-tiba ada tertilang lampu merah, kita kena berhenti. Jangan langgar, bahaya. Langgar lampu merah memang bahaya, kita kena berhenti. Tapi berhenti, jangan mati anjing. Berhenti anjing dulu. Standby, hijau je kita berjalan. Tapi tunggu 20 tahun lebih. Mereka tak nak jalan. Takdir Allah Ta'ala yang alhamdulillah. Yang berhormat Datuk Seri Jamil di Parlimen, saya ada hadir masa itu. Dia bentang di Parlimen, dia kata mana-mana ahli Parlimen bukan kerajaan boleh bentang Private Members Bill untuk membolehkan mana-mana kerajaan negeri yang berhasrat untuk melaksanakan kanun jenayah syariah ini. Masa tu saya masih ingat lagi, rakan sebelah saya itu ahli Parlimen Batu, Parlimen paling keras dalam muka bumi. Ketua pemuda dia pun ada mari mana, ahli Parlimen Batu ni. Dia bangun, dia tanya, saya nak tanya Datuk Seri cakap macam ni atas kapasiti apa? Atas kapasiti peribadi sebagai seorang ahli Parlimen untuk peribadi nak pada Islam, nak laksanakan kanun jenayah syariah ini, ataupun atas kapasiti kerajaan? Dia tanya. Ataupun kerana ya Bapak Menteri tersalah cakap. Ini dia saya hari dia sebut, ke tersalah cakap, tiba-tiba dia suruh laksanakan kanun jenayah syariah. Saya berhati, Datuk Seri jangan kena jawab ke mana. Saya berhati. Dia kata saya datang sini sebagai menteri. Saya datang, saya nak jawab persoalan ahli Parlimen. Jawapan saya dirakam oleh Hansard dalam Parlimen. Saya datang secara
pendirian saya adalah pendirian kerajaan selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi apabila dia cakap begitu, Yang Muhammad Menteri Besar Kelantan Datuk Mak Yaakob di Kota Baru jawab. Dia kata, insya-Allah kami akan hantar wakil rakyat kami, salah seorang daripada wakil rakyat kami ahli parlimen untuk bentang private members bill. Dia jawab di Kota Baru. Maknanya lampu sudah hijau. Muncul tak ada habis minyak lagi. 20 tahun mereka. Ya? Kalau habis minyak pakai keras itu. Muncul alhamdulillah tak habis minyak lagi. Ini besar kaki ni 21 tahun tak habis minyak. Jadi apabila hijau aja Datuk Jamil sebut begitu, Menteri Besar Kelantan jawab, jadi isu. Jadi isu panas. Kelantan pun bising, tidak Kelantan Pak Johor pun bising, kalau nak buat di Malaysia, Singapura pun bising, Thailand pun bising. Habis semua pakai bincang di media massa, media elektronik, media cetak, semua pakai bincang. Saya kata ini alhamdulillah satu fenomena. Dan kerana bising itulah akhirnya juga mempertemukan kita pada malam ini untuk kita bincang terkait dengan qanun jinayah syariah. Jadi saya sangat berterima kasih lah. Tadinya kita sembahyang hajat, kita doa, kita minta Allah Ta'ala buka pintu hati, Allah lembutkan mereka yang bertanggung jawab, mereka yang berwajib untuk membolehkan qanun jinayah syariah. Sebab saya berpendirian sudah sampai masanya untuk kita laksanakan. Sudah sampai masanya. Kalau tunggu lagi, habis-habisnya. Memang habis minyak, kalau tunggu lagi memang habis minyak. Baik, ada orang blok hujah, pengusi dia tak bagi apa-apa notis lagi, saya terus. Jadi sehingga dia bagi notis. Baik, ada orang hujah. Dia kata, macam mana nak laksana qanun jinayah syariah? Tak boleh, dia kata tak relevan, tak kondusif, sebab negara kita ni masih ada banyak jenayah. Kena tunggu jenayah tak ada dulu baru kita laksanakan qanun jinayah syariah. Kena tunggu orang miskin tak ada dulu baru kita laksanakan qanun jinayah syariah. Kalau kita pakai hujah itu secara logiknya, secara realitinya, sampai bila-bila lah kita tak akan dapat laksanakan qanun syariah Islam. Sampai bila-bila. Satu. Yang kedua pula, kita laksanakan qanun jinayah syariah ini adalah untuk menangani jenayah. Kalau tunggu jenayah habis, jenayah berhenti tanpa melaksanakan qanun jinayah syariah, memang tak akan berlaku. Laksanakan qanun jinayah syariah dulu, baru boleh berlaku. Walaupun undang-undang Islam ni nampak ringan, tadi Dr. Ashraf sebut ringan, nak sebab kalau setengah-setengah kita fiqh dia kata jangan angkat tangan sampai nampak putih ketiak. Nampak putih ketiak tu maknanya jangan angkat tinggi lah. Bukan makna nak tengok putih ketiak gitu. Kena orang hitam angkat 180 tak putih ketiak ni. Dia hitam. Jadi makna putih ketiak tu maknanya kira dalam 90 darjah gitu lah. Jangan sampai nampak ketiak. Angkat, ringan. Pegang perawatan di tengah-tengah. Jangan terlalu besar sampai mematahkan tulang. Jangan terlalu kecil sampai memucahkan kulit. Jadi dia ada perbahasan-perbahasan. Jangan kita nampak. Tapi secara keberkesanan undang-undang ini, dia bukan pada ringan atau beratnya. Dia bukan keberkesanan undang-undang itu bukan pada ringan atau berat. Tapi kesan tak kesannya ialah undang-undang itu adalah berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut itu kerana yang buat kita ni Allah, yang cipta langit bumi ni Allah. Allah lebih tahu keadaan kita. Penyakit manusia nak rawat macam mana Allah lebih tahu. Dan Allah yang mengirim manusia ini besertanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga kitab-kitab yang diutuskan oleh Allah. Zaman kita ni diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran kan dua kali ni dikirim untuk kegunaan pedoman kita hidup di atas muka bumi. Jadi kita kena pakai Quran itu. Kenapa kena pakai Quran? Sebab yang mewahyukan ayat Al-Quran itu Allah. Kenapa begitu? Kerana Allah yang menjadikan kita, dan dia lebih tahu tentang masalah kita. Jadi kalau dia kata potong tangan bagi orang mencuri, maka itulah kita kena buat. Jangan. Dan Allah Ta'ala sebut begitu. Kita tak ada hak nak mempertikaikan. Saya sebut ginilah, macam orang kecil manis lah. Nanti pergi hospital, doktor kata tengok kakimu ni dah melarat dah ni. Akhirnya putusan kena gerak kaki. Kita marah mula-mula tu doktor, apa nak gerak kaki saya? Doktor kata tak ada arah. Kalau tengok pada scan ni, kuman dah melarat ni. Kalau tak potong ni pergi ke bawah, lepas tu naik ke bawah pinggang, lepas tu naik ke jantung, mati.
Ni kalau tengok macam ni cara ni, 3 hari setengah mati. Apabila doktor kata gitu, pesakit kata apa? Agak. Dia holok selalu kaki dia tu. Pasal apa? Pasal dia tahu doktor lebih alim, lebih faham, lebih tahu tentang penyakit dia ni. Rawatan ialah potong kaki. Tak ada orang bantah, tak ada orang saman doktor kerana gerak kaki kecil. Malah dia ucap terima kasih pula kerana menyelamatkan nyawa dia. Tiba-tiba Allah kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Oh, zalim, primitif. Mana boleh gerak tangan orang curi gitu gini. Mu siapa? Bahasa orang kampung saya lah. Mu siapa? Nak mempertikaikan apa yang diputuskan oleh Allah. Baik. Saya sebut begini. Keberkesanan dia ialah bukan bergantung kepada ringan atau berat, tapi bergantung kepada oleh kerana itu undang-undang yang dikendaki oleh Allah. Maka di hujungnya Allah sebut apa? Jazaan bima kasaba nakala min Allah. Undang-undang itu adalah balasan setimpal yang layak bagi kesalahan jenayah yang dilakukan. Dalam masa yang sama ada sistem cegah dan kawal daripada Allah. Allah yang campur tangan untuk mendamai dan mengamankan umat manusia agar dia tidak melakukan jenayah secara berulang. Malah kalau kita tengok perbahasan ulama-ulama lughah, bahasa dia bahas perkataan hak, hudud, plural, singular dia hak. Makna hak itu ialah batasan. Mana hak itu ialah halangan. Antara maksud batasan dan halangan ialah menghalang daripada penjenayah melakukan jenayah kedua setelah dia melakukan jenayah yang pertama, ataupun menghalang daripada orang lain meniru jenayah yang telah dilakukan oleh penjenayah apabila kita melaksanakan undang-undang itu. Itu bahas dari segi lughawi perkataan hak itu. Maknanya ada nilai pada hukum itu untuk memastikan sistem cegah dan kawal yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok hari ni lah saudara, undang-undang edar dadah gantung sampai mati. Orang edar dadah gantung sampai mati. Berat tu undang-undang. Bila ni? Lama dah, daripada dulu lagi. Berpuluh tahun dah undang-undang. Bekas baru buat 3 hari. Tapi kenapa orang masih mengedar dadah? Orang masih mengedar dadah secara terbuka. Berani dia edar dadah walaupun undang-undang hukum gantung. Bukan takat di kampung, bukan takat di taman perumahan, bukan takat di bandar, malah termasuklah mengedar dadah dalam penjara. Pengedar tu lalu ke gila-gila balai polis tu nak edar dadah, boleh lepas. Dia tak takut undang-undang gantung sampai mati walaupun undang-undang tu berat. Pasal apa? Pasal dia tak rasa takut dan tidak ada kesan undang-undang itu walaupun berat. Tapi undang-undang hudud walaupun ringan, kita tengok hari ni kita tak laksana lagi, habis orang takut dah. Tak laksana lagi, baru bincang, baru tubuh dalam masa teknikal, baru bincang. Hak sudah nak buat apa tu? Allah, apa khabar bincang, apa khabar ni? Kalau habis satu negara, dah kita baru nak bincang punya kuatnya aura hudud. Sebab tu saya tak percaya kalau kita laksanakan kanun jenayah syariah, maka orang pun berlumba-lumbalah mencuri supaya tangan dia kena gerak. Saya kata tak nak apa. Saya pun tak setuju dengan seorang panel. Saya dengar satu forum kat mana kita ingat. Panel tu dia kata kalau laksanakan kanun jenayah syariah macam Kelantan nak buat ni, dia nak buat untuk orang Islam saja. Bukan Islam tak termasuk. Makin tidak adil dia kata. Sebab nanti kalau laksana undang-undang Islam, laksanakan undang-undang ni untuk orang Islam saja, maka akan adalah orang Islam yang mencuri, yang sabit kesalahan, kena potong tangan, akan mengaku jadi kafir, keluar daripada Islam supaya selamat dan bebas daripada undang-undang hudud. Maka ramai orang keluar daripada Islam. Saya kata orang ini cakap je nak cakap nak buat hebat lah. Panel pun orang tak panggil dekat-dekat panel ni. Syah Universiti apa semua sekali. Cara dia cakap tu saya tengok macam hebat, logik. Tapi budak-budak kampung kata apa? Poyo. Belagak je lebih. Nampak sangat tak cerdiknya. Kalaulah begitu hujah dia tak betul, nampak sangat dia tak faham hudud. Mana boleh sayang pada tangan kerana mencuri, isytihar keluar Islam jadi kafir. Sebab kalau dia isytihar keluar Islam jadi murtad man baddala dinahu faqtuluhu, kau dibunuh. Gerak. Takkan dia sayang tangan, dia nusuk kat kau, dia tak sayang. Jadi cakap ni oleh kerana semangat nak tolak hudud tu, dia keluar je benda-benda begitu. Semangat
semangat dia nak tolak dulu. Patutnya slow and steady, bincang dulu. Carilah 1001 jalan untuk melaksanakan qanun dan syariah. Jangan cari 1001 jalan untuk menolak. Nak cari 1001 jalan untuk menolak boleh cari. Oh tak sesuai lagi, oh gini, oh gitu, boleh cari. Tapi kita bekerja ke tidak untuk meluluskannya? Bekerja ke tidak untuk melaksanakannya? Saya menyerulah. Sekali lagi saya ucap tahniah. Saya setujulah dengan apa? Ustaz Guna ni. Ustaz siapa Guna ni? Ustaz Gunawan. Sahabat saya lama kawan. Dia minta supaya kita buat sembahyang hajat, doa. Selain pada kerja kuat, hak pimpin-pimpin kita urutlah urut. Dia buat dia tak kuasa tak nikahnya, dia bincang ni, dia jumpa dengan lawyer, dia jumpa dengan AD, dia jumpa lah kata. Bincang-bincang nak laksana. Hak yang kita ni pula minta Allah Taala mudahkan urusan. Kita juga support daripada bawah. Jangan pula kita pula tukang punah. Cakap je nak buat, kan jadi pun lah. Apa cakap begitu? Patutnya kita support lah. Yang ada kemahiran untuk buat kajian, tolong buat kajian macam mana pandangan masyarakat. Yang boleh bercakap, yang boleh ceramah, tolong ceramah. Yang boleh kuliah, tolong kuliah. Semua guna kepakaran-kepakaran ada itu untuk membolehkan hasrat pelaksanaan qanun jenayah syariah dapat dilaksanakan. Bukan di Kelantan saja. Saya minta semua negeri, di Terengganu, di Johor, di Pahang, hatta di seluruh negara di Malaysia. Kita nak buat, kita nak laksanakan. Kalau kita mampu untuk melaksanakan. Tapi proses itu berat tu, proses itu jauh. Dari segi proses ni saya tengok yang pertama sekali, walaupun tadi kita sebut ahli parlimen, mana-mana ahli parlimen bukan kerajaan boleh bawa private member bill, tapi nak boleh bawa private member bill tu dia kena ada menteri seorang dulu bangun. Menteri dulu, bertaraf menteri bangun, buat usul supaya membenarkan mana-mana ahli parlimen bukan kerajaan bentang private member bill ke parlimen. Menteri kena bangun dulu. Lepas sudah menteri bangun buat usul membenarkan, kena ada 15 orang ahli parlimen yang menyokong. Bangun diri sokong menteri itu. Lepas sokong, barulah ahli parlimen bukan kerajaan tadi boleh bentang private member bill. Lepas bentang, kena bahas pula. Belum tentu lagi setuju tak setuju tu nak dapat. Walaupun bunyi simple majority, tapi letih juga kita pilih tu. Nak dapat ke simple majority tu. Duk congok kali tu. Payah juga tu dah. Payah juga tu. Tapi keadaan kita takkan berhenti lah. Payah tak payah kita kena asap sampai apa dinding lah. Mana boleh kita berhenti tengah jalan kita. Kita kena pergi insyaAllah. Jadi soal dulu tak dulu tu alamak qadar Allah. Dapat ke tak dapat dua simple majority tu, kita semayang hajat banyak. Minta lah Tuhan buka pintu hati ahli parlimen supaya sokong setuju. Baik, lepas sokong setuju boleh laksana dah lagi. Bawa ke Dewan Negara pula. Ni kerja dia ni. Dia ada senator kan, dia kena pula. Dia bawa, dia tak boleh laksana lagi. Lepas parlimen, dia kena bawa ke Dewan Negara. Bawa Dewan Negara, Dr. Ashraf pula saya tengok UDP lepas tu. Sebab saya tak boleh masuk Dewan Negara, saya ada parlimen, bukan bahas Dewan Negara. Dr. Ashraf pula kena bahas tu. Lulus itu pula, baru dia jadi undang-undang. Banyak lagi tu step tu. Banyak step lagi tu. Jadi jangan ambil mudah, Jadi kena sembahyang banyak, doa banyak, sokong kuat sikit, tolong buat pencerahan, fahamkan rakyat biar move ataupun gelombang nak melaksanakan qanun jenayah syariah itu benar-benar menjadi satu perkara yang apa orang panggil satu perkara yang meyakinkan pemimpin-pemimpin itu untuk segera melaksanakan qanun jenayah syariah, terutamanya untuk menyelamatkan negara kita daripada murka Allah, daripada musibah, daripada jenayah yang begitu membara pada hari ini. Jadi saya sekali itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas pihak penganjur yang sudi memberi ruang kepada saya. Saya minta maaf banyaklah kalau apa yang saya ucap ni menyinggung perasaan saudara semua. Saya bukan berniat untuk meninggi suara, tapi memang style ceramah dia kena begitu. Kalau menceramah, tuan-tuan, kita asana ya, duduk ya. Dia kena style ceramah begitu. Dia apa? Jadi
Bukan saya kasar, bukan saya nak marah siapa-siapa, cuma saya nak hanya mempertegakkan pandangan saya, dan kalau salah minta alim ulama tolong betulkan, dan kita mencari kebaikan. Poin kita lah kita nak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairal jazak pada kedua-dua yang berhormat kita, pentazkirah yang berhormat. Senang nak dapat pentazkirah yang berhormat. Berapa kali kita tarik bagi dua-dua dapat. Okey, alhamdulillah. Saya bila dengar tadi Azri dia beritahu saya tolong risik kat YB Ustaz dia tu, kata jangan semangat sangat kata kan. Saya kata dia memang style aku tu. Dia tak ada kata apa. Tunggu dengar lah. Okey. Okey. Alhamdulillah, saya teringat pada tahun 96 semasa saya nak interview untuk jawatan saya sekarang, pegawai takbir dan diplomatik. Saya pergi SPA kampung Jalan Atap tu, kampung Atap tu kan. Masuk dewan tu semua pakai kok, pakai tie. Saya yang pakai baju Melayu. Saya kata sudah lah. Mula tu ingat kan salah dewan. Lepas tu bila tanya betul dah, kata sudah. Ya orang ni baru minta kerja, dah memang dapat kerja. Ya saya masa tu pegawai takbir diplomatik pun saya tak faham apa kerja sebenarnya pegawai takbir diplomatik ni kan. Dia tanya kawan-kawan kata alah bukan susah sains gitu. Okey. Kalau sains kita pandai. Kalau sains ni ya untuk berlatih dia darjah 6 lagi untuk sains ni. Tuan-tuan. Jadi ada 2 sesi temuduga kelompok 10 orang, dilontar satu soalan, dia suruh kita bincang. Separuh masa pertama dalam bahasa Malaysia, separuh masa kedua dalam bahasa Inggeris. Jadi 10 orang ni pakak-pakak tunjuk bijak lah kan. Oh begitu begini. Sesi kedua ialah interview personal. 4 orang lawan seorang. Masuk tu tengok 4 orang. Saya pula masa tu ada 1 orang Hindu pula seorang. Kata sudah kan. Saya memang macam ni lah, mengajar aku begini lah. Cuma pakai songkok. Tu pun masa naik pak nak datang tu pakai serban. Sampai nanti aku terlalu fikir pas bayar semua tu aku ni pakai serban ke tak pakai songkok. Pakai serban ke pakai songkok kan. Nasib baik memang terbawa dah songkok. Convocation. Tu yang songkok saya ada. Sebab saya belajar daripada matrik sampailah habis belajar memang pakai serban dalam kelas. Selain budak-budak Afghanistan dan budak Arkam, saya lah pakai serban di UAE masa tu. Ya, apalah pakai songkok kat atas serban ni banyak pula aku kena urai serban ni. Jadi songkok ni apa sebab serban ni dia lilit banyak kan. Nak urai pula tu. Jadi punya ketua temuduga ni dia tengok IC dia kata, oh, Cik Gunawan ni asal Kelantan. Memang dalam IC tadi tipu lah, Kelantan kan. Boleh tak? Apa pendapat Cik Gunawan ni tentang jenayah syariah Kelantan? Masa tu lah, tahun 96. Kalau jenayah itu 93 kan. Dalam hati saya kata, ni soalan nak bagi kerja dah ni. Soalan macam ni memang tak nak bagi kerja satu kan. Tapi tak apa, sebab saya pun bukan tahu apa pun pasal PTG. Saya kata, inilah Tuhan kata, kita tak perlu bincang lah masalah jenayah apa ni, undang-undang hukum, undang-undang jenayah syariah ni kita tak payah bincang lah. Kita tak perlu bincang lah nak laksana ke tak nak laksana. Sebab kita memang kena laksana. Jumpa pak tu kan. Macam mana tu Gunawan kan. Jadi oleh kerana dia tanya macam mana, 40 minit lah saya syarah. Terpaksa lah dia mendengar ceramah saya 40 minit. Lepas tu tak ada soalan tak tu. Lepas tu terima kasih. Saya keluar daripada bilik tu dalam hati tak ada apa-apa dah takutnya. Saya masa tu di Kelantan, saya habis belajar, saya buka kelas Al-Quran dewasa di Kota Baru di Pasir Tumbuh.
Saya sewa satu rumah 2 tingkat, buka kelas. Dalam master bedroom tu convert jadi kelas. Tu je lah. Jadi saya tunggu yang anak murid saya datang 60 orang. 20 orang tu penuh lah. Saya kata tak apalah, aku mengajar Quran, aku mengajar lah. Tiba-tiba dapat surah offer, bertembung dengan surah offer KPLI tu untuk jadi cikgu, ustaz. Tapi si Barah apa semua mesyuarat dengan mak ayah, suruh datang ambil PTG. Tak apalah, saya datang. Kursus seminggu di Keluang, Intan Keluang, balik. First posting surat saya tu ialah bahagian hal ehwal undang-undang. Oh, yang apa-apa. Mula aku bukan mengaji undang-undang. Sebab saya mengaji dulu Ma'ariful Wahyi Islami wa Turath, ilmu wahyu dan warisan Islam. Lepas tu saya tengok, oh ni pasal aku jawab interview dah ni. Alhamdulillah, dan pada masa tu tahun 96 peralihan antara penubuhan JKSM nak pecah daripada JAKIM, nak tubuh satu jawatan baru khusus tentang kehakiman syariah. Dan saya di bahagian hal undang-undang. Maka satu hari pengarah saya panggil, dia kata, Gunawan, cuba buat satu paper untuk kita wujudkan skim penolong syariah, penolong pegawai syariah. Saya pun buatlah, panggil telefon, tanya orang JPA apa semua, belajarlah buat, panggil orang JPA mesyuarat gitu. Alhamdulillah, dengan sebab itu sekarang ni skim LS 32 ke bawah tu, itu hasil pada kertas saya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya ada sumbangan juga lah untuk Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Cuma saya nak, apa yang saya tertarik di sini, yang saya nak moral of the story ni ialah saya bersyukur. Maknanya walaupun saya jawab macam tu, dengan dalam hati saya pun ada sedikit sangka buruk sebenarnya. Oh ni memang tak nak bagi aku kerja dah kan. Dalam pergi interview pakai baju Melayu, seluar selek kan. Kasut pun pinjam tu. Sebab saya pakai capak je, saya tak reti pakai kasut ni. Saya pakai sandal. Daripada mengaji dulu kan, sampai habis buang pinjamlah hak tu. Jadi alhamdulillah Allah SWT maknanya memberikan ruang di situ. Dan saya dari situ secara peribadi, saya tak ceritalah ke orang lain kan. Semua cara peribadi saya yakin ruang ke arah itu memang sudah ada. Macam Ustaz kita tadi berapa puluh tahun dah, Datuk kita cerita pun macam tu. Maknanya sekarang bagi saya, pendapat saya ialah masa yang terbaik untuk kita satukan hati, kita satukan himmah kita, kita satukan hasrat kita, kita satukan tadah tangan kita ini agar perkara ini terlaksana. 40 minit yang saya urai itu lebih kurang lah macam mana yang dicerita oleh itu, walaupun saya bukanlah mahir masalah undang-undang. Nasib baik tak main 40 minit. Kalaulah pengetahuan saya tu macam hari ni, rasa lebih kurang tu lah. Kalau tidak 3 pun dalam 4 jam. Okey kan? Nasib baik juga sebab yang pegawai yang India tu pun dia daripada MOF, tak silap ingatkan saya. Jadi dia lah, okey lah kot. Kita pun nak buat dia lagi, kita bubuh. Orang buat dia lagi, kita bubuh lah. Tapi alhamdulillah. Dan saya mengambil kira itu sebagai satu bahawasanya ke arah itu sememangnya, jalan ke arah itu memang sudah dirintis. Alhamdulillah. Dan sekarang ni daripada first posting saya bahagian hal ehwal undang-undang sampai sekarang ni saya bekerja di tempat sekarang ni direct menguruskan berhadapan dengan yang dikatakan sebagai wujud kanun jenayah syariah ini. Memang Allah Ta'ala lah sebab baik perancangan. Jadi sekarang ni sebagaimana Ustaz beritahu tadi, sudah sampai tahap pembentukan jawatan kuasa teknikal antara Kerajaan Kelantan dan Pusat. Sebab Kelantan dah agak advance dan mereka sudah bersedia, maka diadakan jawatan kuasa. Bila kita sebut teknikal, macam yang Datuk cerita tadi, itulah teknikal. Macam yang YP Ustaz kita cerita juga tadi, members private bill tu macam mana 76 kurungan A tu. Banyak kurungan juga Ustaz. Macam juga Datuk kita cerita tadi, macam mana akta mahkamah syariahnya dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan, yakin, percayalah, jalan sudah ada. Jalan sudah ada.
maka tugas kita lah untuk meneruskan perjalanan ini. Carilah kaedah yang terbaik, sebab itulah persetujuan dicapai untuk menubuhkan jawatan kuasa teknikal bersama antara negeri Kelantan dan juga pusat. Ini teknikal kan, dia bukan masalah politik, dia bukan masalah pilihan raya, dia bukan masalah, ini teknikal. Betul-betul nak tengok secara teknikalnya bagaimana dengan segala apa yang kita ada, dengan perlembagaan kita, perundangan kita, kesediaan agensi kita dan sebagainya, kita nak cari jalan melaksana, bukan cari jalan tak nak laksana, mencari jalan untuk terlaksananya ini. InsyaAllah perkara ini semoga Allah SWT sertakan dengan bantuan-bantuan Allah SWT, kan? Macam Ustaz kita cerita, teruskanlah, kita buatlah peranan masing-masing. Peranan untuk mengukuhkan perkara yang baik ini, peranan yang untuk kita memastikan akhirnya antara perintah Allah Ta'ala. Dah banyak dah, sebab tadi dah cerita tadi, bila kita cerita tentang hudud, pertama sekali perbuatan yang salah itu perlu dijenayahkan dulu. Ada negara, pergi Indonesia lah sebagai contoh mudah, sebab saya dah pernah pergi Indonesia. Kalau satu orang ditangkap berzina, tak ada nak hukum, sebab perbuatan itu tidak dijenayahkan, tidak dianggap sebagai satu jenayah, hanya kesalahan moral. Tapi di Malaysia mungkin penal code tidak menganggapnya sebagai jenayah, tetapi berdasarkan perlembagaan yang ada, berdasarkan akta yang ada, Mahkamah Syariah menjenayahkan, criminalize perbuatan zina tadi. Datuk dah sebut tentang 7 ataupun 6, macam mana diterangkan lagi, diulah lebih detail tentang ada yang ittifaq, sepakat 6, dan yang ke-7 buah ada perbezaan pendapat. Tak apalah, kita kira 6-7 ni. Ini semua kalau kita tengok, semua telah dijenayahkan di dalam negara kita Malaysia. Elemen pertama Allah dah, kita boleh raih dah, betul right? Saudara sema pertama tu dah diraih. Kemudian kita ada hukuman. Hukuman tak sempurna, hanya tahap takzir. Okey. Tapi satu lagi elemen ketiga ialah macam yang Ustaz juga sebut tadi, iaitu dari segi mensabitkan kesalahan, penyabitan kesalahan. Kalau orang zina dalam selimut tepi kita pun, kalau mengikut gerakan tu macam zina lah kan, mana berlaku hubungan kelamin, tapi kita tak nampak sebagaimana syarat yang diminta. Sudah tentu kita tak boleh nak charge dia untuk hudud. Tapi adakah dia lepas? Tak, kita boleh cak muqaddimah zina lah, kita boleh cak dan apa-apa lah yang mungkin di bawah takzir. Okey? Maknanya cara menyabitkan itu juga satu perkara penting untuk kita faham. Ada 3 perkara elemen yang kita kena faham bila kita bercerita tentang hudud itu sendiri. Pelaksanaan dah disentuh lebih kurangnya tadi. Di parlimen dah ada aturan, dia panggil aturan mesyuarat, aturan dewan, dan di peringkat perlembagaannya, di peringkat teknikalnya pun ada berbagai perkara lagi yang perlu kita semak. Dan insya-Allah tuan-tuan jangan risau, bukan saya nak suruh tuan-tuan semak macam ustaz kita tadilah, memang kita tak tahu apa kan. Tapi kita akan minta dalam jawatan teknikal, orang-orang yang memang mahir dengan bidang masing-masing, insya-Allah dengan hasrat political will yang betul, kita akan dapat lihat pergerakan ataupun movement dalam masalah pelaksanaan kanun jenayah syariah tadi, insya-Allah. Jadi dengan itu saya rasa kita boleh tamatkan tazkirah kita ni. Sebab tu saya kata pada Azri nak buka soalan, saya kata subuh kalau buka soalan ni. Jadi yang soalan tu boleh hubung sendirilah dengan panel, bukan panel lah, pentazkirah kita ni. Boleh berbincang sambil naik ke apa sebagainya. FB masing-masing pun open kan, open to public. Kan? Jadi boleh hubungi begitu juga hubungi dengan melalui FB, apa semualah, Twitter dan sebagainya. Twitter saya tak ada, saya pun ada FB sahaja kan, itu pun lama dah tak buka. Kan?
Jadi kita tamatkan di sini sebelum saya serahkan balik ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pertemuan kita ini. Allah pandang dengan pandangan rahmat. Allah Taala terima pertemuan kita ini, dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala membantu menyampaikan hasrat kita. Sebab bila kita buat solat hajat ni tentu nak suruh bagi jadi kan. Macam orang jemput, buat ni lah kita jemput, buat sembahyang hajat anak nak masuk SPM. Takkanlah dalam doa tu imam doa, ya Allah kalau nak bagi dulu, kalau tak nak bagi sudah. Takkan macam tu. Mesti ya Allah bagilah kecemerlangan, hati yang tenang, fikiran yang lapang, macam-macam doa supaya cemerlang. Maka begitulah juga kita bila mengadakan solat hajat, dia sangat positif, dan ini menunjukkan kita memohon sungguh-sungguh daripada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kejayaan kepada agenda yang sangat penting ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk doa sikit dan sama-sama lah kita dapat amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin wasyukru lahu syukrul hamidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata 'ainin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها، أتمها علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نفوض أمورنا إليك إنك بصير بالعباد، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Diserahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali mikrofon pada pengurusi, saya hari ini minta maaf yang banyak kerana terpaksa minta izin daripada pihak jemaah untuk pulang segera sebab ada mesyuarat pukul 10.30 di bawah. Jadi saya tak dapat bersamalah untuk agenda seterusnya, acara seterusnya. Kita jumpa lagi lah insyaAllah. Saya sudah semayang insya jamaah nasihat. Assalamualaikum. Jadi